Buddha sendiri itu masih ada. Boleh ada. Orang-orang rohaniah dia boleh berhubung dengan roh. Seperti kita misalnya, kalau rohaniah kita tinggi, pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, bolehlah nak bercakap dengan Rasulullah. Bila bertawajuh kepada rohnya, Bismillah tu halal bagi kamu. Kita boleh makan. Wa ta'amukum hillul lahum. Dan makanan kamu halal buat mereka. Boleh, tak bersatu. Tapi kita nak pergi makan kedai kopi Cina, tak boleh. Tak boleh tu tika ban. Tika tak baloh. Pergi makan apa tu? Tika baloh tu, pulau lah sementara tu. Sebab kedai kopi tu, kalau kita kata baru, lalu ni baru ramah sikit orang Melayu, orang Cina ni. Zaman dulu mana ada kedai kopi Cina, orang Melayu boleh makan penuh-penuhnya. Tapi bila baloh tu kurang lah. Begitu. Tapi oleh kerana semangat anti itu ada, tuduhan yang tidak pasti itu macam-macam lah. Seluar dalam lah, gapo lah, ada berlaku. Tuduhan tu lah macam-macam. Tak tahulah sebenarnya. Kain tuala lah, dia kata. Dia remuk sekali dengan air tu. Air kopi, pelari. Waktu tu kita tak tengok. Dan cerita tu mutawatir. Kau tidak tak tahu. Masa tu mutak petani tu. Baik, ayat ini, kata syekhnya, ayat ini menerangkan perkara yang mereka lupa dalam sebahagian kandungan kitab mereka yang asal. Ni orang-orang ahli kitab tu ada dalam kitab dia ni. Dalam pengajaran Nabi dia ada. Tapi mereka dah ketinggalan, tak ada, tak baca. Dia tak baca. Atau mungkin dia dah ketepikan tu. Dengan cara dia buang daripada kandungan kitab. Di dalam agama mereka, di dalam syariat mereka, maksud agama tu syariat lah ni. Sebab agama dia, agama kita sama je. Agama ni sama je. Agama tu lo je, agama dia, agama kita pun sama juga. Tuhan dia dengan Tuhan kita, hak tu lo je. Tidak kata dia Tuhan lain ke Tuhan lain. Dah. Cuma patung-patung dia semua tu, hak tu dia panggil Zulfa. Zulfa ilallah. Dia ambil sebagai orang tengah. Nak kecek dengan Allah melalui patung-patung. Dia kira patung-patung tu satu makhluk yang tak ada dosa. Maka dia ambil lah hak tu sebagai orang tengah. Ruh patung tu dia naknya. Ruh patung. Buat gambar Buddha kau gapo kau. Jadi patung sendiri tu dia pun tahu dah nak gapo-gapo. Tapi bila buat gambar tu kita nampak dengan gambar siapa? Buddha. Buddha tu tak mati. Cuma body Buddha tu mungkin dah mati, tak ada. Buddha sendiri tu masih ada. Boleh ada. Orang-orang rohaniah dia boleh berhubung dengan roh. Seperti kita misalnya, kalau rohaniah kita tinggi, pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, bolehlah nak bercakap dengan Rasulullah. Bila bertawajuh kepada rohnya, mungkin Allah Ta'ala buka hijab, buka dinding antara kita dengan roh dia. Bila buka dinding, berarti kita duduk dalam setepak luar tu. Roh kita dengan roh dia. Jadi bolehlah berkomunikasi. Nak cakap, nak bertanya, nak gapo. Sebagaimana insya-Allah boleh buat satu kitab nama Fuyudul Haramain. Kitab. Jadi Fuyudul Haramain ni banyak dia mencerita-cerita tentang hal-hal pengalaman dan ilmu-ilmu yang diambil daripada Nabi SAW. Sewaktu dia bertawajuh kepada roh Nabi. Waktu dia duduk di Mekah, di Madinah. Dia boleh tu. Orang rohaniah tinggi. Sebab waktu tu perjumpaan tu perjumpaan rohaniah.
Inilah Syekh Ismail kata di dalam Abaqah, sumber ilmu ada 3 dia kata. Pertama nakal. Nakal ni artinya wahyu yang diambil oleh Nabi daripada pihak Allah. Itu dia panggil nakal. Sebab Quran itu nakal tu nakli. Dia tu tak ada perantaraan lah. Allah Nabi. Lepas tu hidup. Lepas tu akli. Akal kita. Jadi kita tidak gila ni, kita melihat, merenung dan berfikir. Jadi fikiran kita, yang sampai ke tahap akal tu, itu sumber ilmu. Itu menjadi ilmu. Dia kata, sekian ni, si Anu ni telah membuat satu kajian dan didapati begini. Berobat, apa, tak kira lah. Jadi hasil daripada kajian dia tu bilang ilmu. Saintis dia buat macam kan. Jadi hak dia buat tu hasil daripada fikir tu, daripada akal dia. 2. Yang 3 kasyaf dia. Kasyaf ni ilmu yang diambil luar daripada saluran zahir. Dia ambil melalui saluran batin. Kasyaf. Dengan arti dia sudah hilangkan tabir dia antara dia dengan perkara rohaniah. Sebab benda yang mari sini ni semua mai ke alam rohaniah berlaku. Kalau ada sini ni dia ke alam rohaniah dulu. Lepas tu baru dia mari sini. Kalau dia tak ada sini dia balik sana semula. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita mari kepada Allah, balik kepada Allah juga. Ibarat. Jadi begitulah juga kita hidup. Kalau ada sini ni, sebelum kita ada sini, kita ada di alam rohaniah. Setelah ada di alam rohaniah, ada sini. Jadi rupa kita ada body boleh gerak ni, kerana nak suruh jiwa kita duduk di alam rohaniah boleh duduk sini lama. Maka dia buatlah sarang khafgir dia. Jadi ada ni sarang dia ni. Jadi dia sendirinya rohaniah kita tu lagu ni jugalah berartinya. Kalau kita kata pada hakikat lah kita buat banding ibarat kita ni, kalau buat jelumu tu, buat jelumu mana lagu ni jugalah kau kambil orang soyok kulit. Jadi hak rohaniah tu, hak isi dalam tu, jadi hak kulit tubuh badan ni kulit luar tu ibaratnya. Tapi bukanlah begitu. Tapi nak ayatnya gambaran lebih kurang je. Sebab bila kita mimpi ke ataupun kita tak mimpi pun mungkin juga kita dapat tengok secara ghaibi. Semalam mimpi jumpa dengan sepupu kita mati 20 tahun tu. Dia kecek panjang dengan dia kehidupan ni. Kita jumpa dengan sepupu kita. Jadi sepupu kita jumpa tu serupa waktu dia hidup mula. Serupa tak ada beza sikit apa. Apakah boleh pegang? Tak boleh. Tapi dalam mimpi tu memang kita boleh pegang, boleh gapo, tak ada satu. Jadi berartinya hakikat benda tu begitulah hak hakikinya. Biar duduk luar ni, buat mari body ni kan nak suruh hidup sini ke satu tahap. Itu saja. Tak kira lah tahap tu lagu mana. Selagi nak sama, boleh duduk sesuai dengan body yang ada, body ni boleh beri bekalan untuk dia duduk situ, maka selama itulah kita hidup. Selama itulah. Lepas tu kita balik. Balik tu kita balik. Body ni kamu dalam anuh lah. Body ni tak satu ni pinjam sebentar. Gitu je. Jadi hak sumber rohaniah tu menjadi sumber ilmu juga. Sumber ketiga dalam ilmu. Jadi inilah tempat kekurangan kita ni. Dari sumber ilmu kita tak ada sumber yang ketiga. Hak akli ada, hak nakli ada. Hak kasah kita tak ada. Kasah tak ada. Jadi hak kasah ni perlu kepada latihan rohaniah lah. Misalnya tawajuh, batin,
Apa ni, kita ada latihan batin sikit misalnya. Jadi ada setengah-setengah orang tu dia ambil juga masa sikit melatihkan batin dia, misalnya lepas sembahyang kepada Allah itu sekejap, tiap-tiap kali lepas sembahyang 10 minit 20 minit, mengajar kita meneruka ala rohaniah. Jadi itu pun sebahagian di antara. Jadi kalau kita mengaji saja la ilaha illallah, la ilaha illallah, mulut je, mata kata-kata. Jadi mungkin tak berkesan. Lebih baik kita merenung, ambil masa 5 minit ataupun 10 minit. Lepas pergi tak satu. Mana begitu. Nah, itu pendekatan kita kepada pihak alam rohaniah. Makanan di rumah keluarga Ibrahim adalah halal, tetapi mereka telah lupa. Maka Al-Quran mengingatkan kepada mereka. Dia tak pernah ingat dah tu, cerita lama. Majoriti ahli tafsir telah ragu di dalam memahami ayat ini. Jadi kalau kebanyakan ahli-ahli tafsir itu baca ayat ni tak nak faham. Tak nak faham. Jadi dia kelabunya bentuk ahlul kitab. Orang lagu mana ahlul kitab? Situ tempat kelabu. Mereka mengemukakan pelbagai pendapat yang lemah. Itu pendapat adalah tidak melihat kepada kenyataan. Baik, itu berhubung dengan makan ni. Jadi kesimpulannya makan ni kalau orang tu ada buat pengakuan terima ketuhanan Allah dan ada rasulnya, sama ada dia terima Nabi Muhammad tak terima, tu yang kedua lah. Dia ada rasul dia, Nabi dia, ataupun orang yang dia ikut berpegang dengan ajaran orang tu, maka orang tu masuklah golongan ahli kitab atau sekurang-kurangnya sibhul kitab dia panggil, serupa dengan ahli kitab walaupun itu ahli kitab. Jadi makanan dia halal, kita boleh makan, makanan kita halal untuk dia makan. Selain daripada itu lagi, ini satu pendekatan, pendekatan kita dengan orang-orang ahli kitab supaya dia lebih rapat. Wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Dah halal juga kamu mana-mana wanita yang muhsan. Wanita yang muhsan, muhsanat ni wanita yang baiklah. Asal muhsan ni ia ada beting yang berkubu, berkubu. Artinya dia wanita ni orang jiwa baik, dia mampu mengawal diri dia daripada ancaman orang-orang lain, lelaki lain yang buas. Dia tidak gini bahasa jual kosi, murah-murah tidak. Al-Muhsanah, hati orang baik dari kalangan ahli kitab, halal bagi kamu kahwin dia, nikah dengan dia. Sebab orang hak begini jahat gitu, tak kira dari golongan mana jahat, dia jahat betul. Orang baik, baik. Orang tidak bersedia berarti melakukan satu benda yang luar dengan kanun fitrah dia. Dia ada perasaan asal. Dalam akhbar hari ni menceritakan Singapura memberi galakan kepada pelajar-pelajar dia supaya melakukan hubungan jenis sesama pelajar, dan didapati 80% lebih orang yang mengamal, pelajar-pelajar yang mengamalkan dorongan yang diberi oleh pihak pemerintah. Dah kerajaan menghalal, kerajaan menghalal. Jadi orang tu sendiri pada dasarnya pasti, tapi dah galakkan dia
Tak semua orang tu haiwan berlaku. Haiwan berlaku. Jadi malakiah dia lemah berlaku. Maka jadilah. Jadi kalau ada kawalan tu lain lah. Sebab Hafiz Roh dia tu satu. Lepas tu ada kawalan pula. Jadi wal muhsanatu minal mu'minat, orang yang muhsan dari kalangan mukminat tu orang tino lah tu. Orang tino yang muhsan, yang mengawal diri dia. Wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum, dan juga mana-mana wanita yang muhsan, yang mengawal diri dia dari kalangan ahli kitab sebelum kepada kamu. Jadi orang ni pun halal juga bagi kamu kahwin. Dan benda ni tak diamal dalam masyarakat Islam kita. Dan tak ada siapa pun cuba memberi kelonggaran atau membuka sikit luar. Tak ada di kalangan ahli-ahli ini. Quran royak gitu. Quran royak tu jelas tu. Makanya menikah kahwin antara orang mukmin dengan ahli kitab halal. Di Indonesia ada. Tapi orang sini pakat marah dulu. Orang Malaysia marah ke amalan Indonesia. Dalam sebuah rumah ada 2-3 agama, dia kata. Ada 2-3 agama. Hindu ada, Kristian ada, Islam ada, sebuah agama. Dia faham agama banyak. Agama tidak banyak. So tu tak lalu. Cuma syariat dia mungkin berbeza. Berbeza syariat. Jadi berbeza syariat bukanlah berarti berbeza agama. Jadi dalam Islam dibuka peluang untuk perkahwinan dalam semua manusia. Tak kira gapo. Bila ada pendekatan, persetujuan, persefahaman antara mereka. Tapi nak tengoklah asas ajaran kita ada tak ada. Kalau dia ada asas ajaran kita, tak ada apa-apa. Soal nak jadi ahli kitab tubuh macam gitu, orang kita pun tak boleh. Yang hak Islam dah, hak mukmin dah ni kan. Sejauh mana kita boleh faham Quran? Tak ada. Sikit-sikit boleh. Mudah-mudah tu payah pakai tak boleh dah. Lebih kurang je lah artinya. Jadi perkahwinan dengan wanita ahli kitab adalah sama seperti perkahwinan dengan wanita Islam. Rupa je. Rupa. Tapi orang tak wayak. Ini soal. Tapi kalau rajin ngaji lah dekat pekoh ada tu. Tapi janganlah ngaji kita pekoh kecil sangat, tak jumpa. Kena ngaji kita pekoh besar-besar sikit ada. Terbukalah. Selain daripada itu pula, jangan sebuah kitab dalam mazhab kita ngaji. Kita ngaji sekurang-kurangnya 4 mazhab yang terbesar tu ambil belakang. Kita kena buka belakang tengok. Baru kita nampak terbukanya Islam. Kalau tutup dalam mazhab Syafi'i, mungkin terbuka dalam mazhab Hanafi. Mungkin terbuka dalam mazhab Malik. Jadi kalau kita duduk tambak kita dengan mazhab Syafi'i, ya, artinya kalau katuk mazhab Syafi'i, katuklah kita ni. Sedangkan benda tu terbuka. Tengok dalam mazhab lain. Kalau mazhab lain terbuka, itu menyatakan kalau mazhab Syafi'i itu dia punya pendapat. Bukan hukum Allah lagi tu. Jadi kita tak letak hukum Allah dah. Langgar ni dosa. Hak ni berat kita ni. Kita sama pendapat ulama dengan nak kitab suci Al-Quran. Hak ni pak berat. Jadi hak ni lah orang marah kena haji ni. Dia bubuh dua serupa. Jadi lah macam dia tu tidak serupa lah, dia serupa kita kecek.
Dia kecil mungkin lagu lain bunyinya, kita lagu lain sikit bunyinya. Waktu tu terpulang kepada suasana je. Benarnya sama. Kerana perkongsian dalam makanan mengharuskan kepada perkongsian tempat tinggal. Kalau boleh makan serupa waktu dulu, bolehlah duduk rumah sewa sekali. Ataupun duduk serumah. Wanita mereka dihalalkan untuk umat Islam. Kerana kadang-kadang seorang lelaki yang melancong perlukan nikah yang tidak didapati wanita dari kaumnya. Kalau kita pergi ke England, kita bertugas sana, setahun ke 5 tahun ke, sama pelajaran ke, bisa sana duduk 2-3 tahun. Jadi nak pikir rumah ni wagi, tak boleh. Menikah lah denu mana. Apalah sana. Mana boleh nikah? Bukan sini je nikah. Lain pun nikah seperti juga. Dan memang tu yang buat orang betina dengan orang jantan ni, memang saing dia berlaku di mana-mana. Saya kamu tak ada beza. Walau body besar gitu pun serupa. Itu memang tu yang buat dia begitu. Kerana kadang-kadang seorang lelaki yang melancong perlu nikah yang tidak dapati wanita dari kaumnya. Seandainya dia dapati wanita dari kaum ahli kitab, makanlah bersama dan nikahlah dengannya. Jumpa ahli kitab, nikahlah, apa salahnya? Kalau boleh anak dia anak kita lah. Tak ada apa-apa. Nikah dengan ahli kitab, nama anak kita jadi Kristian. Baca gitu pula bro. Kristian kau Islam kau tidak kita tu. Waktu Allah yang menentukan sama ada dia nak jadi Kristian atau jadi Islam. Kita tak ada gapo. Kalau kita nak pun anak tak sisai. Kalau dia kata mu kena jadi Kristian, anak kita lele. Pok Melayu, mak Melayu, anak pun Melayu tapi jadi Kristian. Ada tak ada? Ada. Hak senyap-senyap tak tahu, hak geger pun ada dah. Tu hak di Malaysia tu. Geger habis kalau susah apa dari nak pergi situ nak baguan. No, itu bukan kerjaan kita. Kalau kita sudah ada kerjaan, kita buat satu peraturan, langgar peraturan, kita boleh tindak atas langgar peraturan. Tu je. Bukan kerana dia masuk Kristian ke, Yahudi ke. Sebab itu ketetapan Allah, kalau Allah tidak tetap dia masuk Kristian, dia tak masuk. Kita jangan lupa itu. Kuasa mutlak yang mengatur alam ni Tuhan seorang aja. Tak ada siapa boleh caput tangan. Tak ada siapa. Di dalam ayat 1000 dinar tu, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sesiapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Tuhan buat untuk jalan keluar untuk dia, bagi dia. Arti Allah dah atur dia. Dia bergantunglah kepada Allah. Lepas tu nak makan ke nak gapo, susah gapo ya rizquhu min haitsu la yahtasib. Tuhan akan beri kita rezeki kita tak boleh raya, mai ke mana tak tahu. Nak hitung tak boleh. Rezeki Tuhan dah sedia tu. Dalam satu hadis kan, Nabi ada sebut, bila dia benih terjatuh darah ibu, Tuhan hantar selalu malaikat. Dia nak rayak sistem pentadbiran dia. Dia hantar malaikat. Jadi hantar malaikat tu agak apa? Direkod situ. Si anu ni lekat perut berapa bulan? Dia akan lahir berapa bulan? Rezeki dia ditetap dah.
Banyak mana rezeki dia. Kok dia nak makan, kok dia nak pakai, kok dia nak pergi kat orang. Kok ada belakang tu. Lepas tu, ajar dia, tempoh hidup dia. Berapa tahun dia nak hidup. Orang kedai bulu tu, budak lah anak, orang kena kita anak je. Belah. Dada ni belah dah sekali. 50,000 habis. Allah kata dia mau beli belah 50,000. Kalau kita tak belah dah. Kalau kita tak belah dah kata ni. Dia boleh belah lagi 50,000. Tapi dia masa jenis makan dia tak pandai makan. Dia tak pandai. Duduk tak berapa lama kena belah pula. 2 kali belah dah. 2 kali belah duduk. Tak kita nak bunyi belah sekali tu pun berasa air. Air yang kedua kali. Tapi dia muda lagi lah. Muda-muda pun dia berasa 40 lebih dah. 40? 40 kita lah. Apa tu? Alah, nak lah kan kita gak. Jadi kita tahu tu jumpa baru ni lah. Kemarin dulu dia jumpa ni. Ada tunjuklah peti-peti dia ni awak. Orang iri ambil tu. Kata kalau habis hak ni, ambil mana pun. Tahu dia kata mana tu tahu. Jadi berartinya usaha ikhtiar tu Tuhan beri, berartinya nak panjang hidup, nak panjang umur. Doa untuk panjang umur. Jadi termasuk ada situnya harta kekayaan itu sebahagian di antara alat doa kita untuk panjang umur. Ambil mudah. Alat panjang umur juga. Jadi mungkin kalau depan apa ni, kalau tak ada harta kan pendeklah umurnya. Wanita-wanita yang dihalalkan untuk umat Islam. Karena kadang-kadang seorang lelaki yang melancong perlu nikah yang tidak dapati wanita dari kaum. Seandainya dia dapati wanita dari kaum Alkitab, makanlah bersama dan nikahlah dengannya. Satu peringatan. Satu peringatan. Ada pula orang yang ragu tentang hukum ini. Berasa tak puas hati je. Kerana kelimah al-muhramah dari ayat itu dimaksudkan sebagai pemberian, di mana masalah ini tiada di sini dengan arti tidak semestinya memiliki mereka di dalam semua perkara. Al-muhramah, tak ada perkara-perkara di haram. Wal-muhramah apa dari ayat tu, ada benda-benda yang diharam lah. Ada beberapa perkara yang telah diharam. Jadi kerana ada ayat larangnya, itu membawa kepada ragu. Jadi sebenarnya kita perlu tengok kepada kata-kata ayat pada keseluruhan. Jadi tengok ambil satu potong yang pendek saja. Kadang-kadang seseorang tidak gemar makan sebahagian makanan yang digemari oleh ahli kitab di rumah. Ini ada juga ni. Jadi makanan yang dia mau berahi itu kita tak berahi. Maka dia tidak perlu ikut dan tidak perlu menentang mereka. Kalau kita menikah dengan orang Cina, masukkan Cina tu kita tak kena. Masuk gila dia berahi makanan tu. Cuma kita tak berahi, tak sama makan. Tu je. Kita jangan marah dia makan. Sebab kalau orang tak biasa, kita dah biasa dengan tumis Melayu. Bila bau tumis Cina,
Kita mari selalu tumi babi dah ni. Selalu tumi babi. Amo tidak kata korang, amo kata kamu sendiri. Amo kata kamu sendiri, amo gaji 2 bulan daripada golok ke Alustar. Berapa tahun 2 bulan? Bukan 2 tahun, bukan 3 tahun. Dia kata 10 tahun lebih. Sekurang-kurangnya setahun sekali adalah pergi Kedah, balik Malaysia. Pergi Kedah, balik. Kira kan 2 kali setahun. Jadi naik ke atas dia, bau selalu goreng dia. Mula-mula amo naik tu, mula-mula amo tu orang pergi ke Kedah. Mula-mula naik ke atas dia, amo tak minum air. Air setengah amo tak minum. Tak boleh nak minum. Duk berasa babi belakang. Tahu-tahu ni apa tu? Babi saja kita berasa. Tak minum air. Minum pada besar. Minum pada besar pun air keruh pula. Allah ya Rabbi. Tapi dah kerana sehari tak minum jugalah sikit-sikit. Jadi tidak minum kata banyak dah lah. Pasal air keruh pun. Dapat kedok. Air seluk pula minum. Air seluk pula. Turun kereta api nak sampai ke rumah jalan 4 batu. 4 batu dah harga tekak-tekak kira. Pergi ke rumah so, minta timur nak minum air. Keris dah telaga, itik ada. Astagfirullah. Atas balik. Atas balik. Itik dah telaga. Dah telaga, tak dulu. Mandi dah takut kan. Astagfirullah. Tak boleh. Sesuka apa aku baru boleh minum air. Tu pun air keruh. Tapi keruh pun dah lah. Tidak sekeruh apa yang kita temukan jadi. Kalau air tu nak jumpa airnya orang benar dah. Tu hak mula-mula tu. Hak mula-mula. Dah dalam masa 10 tahun pergi mari lama-lama boleh lah. Tapi boleh lah pun atas kereta api tak belilah. Tak beli kecuali ada walimah, belilah walimah dekat air. Beli kata. Maka dia tidak perlu ikut dan tidak perlu menentang mereka. Dah kita makan dia bergaya ikut dia lah. Kesudah mahu ke dia lah. Adakah dia makan kerana Allah? Dia makan tu nak suruh penyek ke? Atau makan kerana apa? Kalau dia makan kerana penyek, nak suruh penyek je. Makan gila. Serupa Nabi tak makan beruk, begitu je lah. Jadi orang lain makan beruk, Nabi tak lagan. Jika dia tidak selera dengan makanan ahli kitab, dia tidak perlu makan bersama mereka. Apa yang kami faham? Seorang lelaki mempunyai kata pemutus melalui ijtihadnya dan di dalam suatu masalah. Satu orang lelaki, jika orang lelaki ni orang jantan ni, jadi orang jantan ni orang merdeka, orang punya kepahaman tersendiri, bukan jadi buat turut. Jadi orang jantan ni dia duduk kata putus dia lalu makan ke, dia boleh makan ke, tak boleh makan ke, dia punya batas. Sebab kebebasan duduk dia. Gitu. Tiada siapa yang boleh mengganggu dan memaksanya. Keraguan seperti itu berlaku setelah hilang kemampuan berijtihad di kalangan ahli ilmu. Jadi kalau kita nak mikir sendiri pun tak boleh, maka ragu tu dia marilah. Besar balik ragu lah. Jadi bila besar balik ragu, tak sah. Di dalam syariat mengajar kalau kita tu ragu, tak sah. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggal hak ragu,
kita pergi tempat tak ragu. Gapo-gapo pun bahawa tu jalan yang paling selamat. Jalan yang paling selamat. Pada kami, kata Syekh ini, kelemahan ini ditujukan kepada para fuqaha, bukannya kepada orang Islam. Artinya kepada ahli ilmu. Fuqaha ni ahli ilmu. Orang yang mempunyai kefahaman. Minal ladzina utul kitaba min qablikum. Ayat wa ta'amul ladzina utul kitab min qablikum, dan makannya orang yang diberi kitab sebelum kamu. Arti majoriti fuqaha menetapkan ahli kitab adalah dari kalangan orang Yahudi dan Nasara. Orang ni ahli kitab bagi masyarakat Arab. Sebab orang Arab ni dia celik mata orang Yahudi dengan orang Nasara ada duduk dalam masyarakat dia tu. Dino terutamanya agama orang Yahudi. Jadi bagi ahli-ahli tafsir kan, dia sebut ahli kitab Yahudi dengan Nasara. Sebab dia kena waktu. Dia kena waktu. Jadi selain daripada itu, tak ada di tanah Arab, orang Arab berlaku. Orang Arab tu orang Yahudi, orang Nasara. Enggak orang Yahudi, orang Nasara. Itu dah ada keturunan yang sama. Daripada Ibrahim juga. Jadi kalau pergi ke India, ke Iran, ke mana tu, dia keturunan lain. Jadi mungkinlah Nabi pun Nabi lain. Kerana beberapa sebab. Jadi fuqaha ni kata Alkitab tu yang salah. Jadi ada beberapa sebab. Pertama, mereka berkongsi dengan orang Islam di Baitul Muqaddas. Alkitab ni. Kedua, mereka berkongsi dalam millah Hanifi. Millah Hanifi, millah Ibrahim. Nabi Muhammad pun bawa millah Hanifi. Nabi Musa pun millah Hanifi. Nabi Isa pun Nabi millah Hanifi. Jadi millah Hanifi itu satu millah ya. Tak kira Yahudi ke, Nasara ke, Islam ke, millah yang sama. Tapi syariat tu berbeza. Ini yang jadi semabu ni. Kerana orang nak beza antara syariat dengan agama, dengan din tu, tak boleh. Tak boleh beza. Tak boleh beza kelabu. Bila kelabu tak tahu ke satu. Supaya Amerika duk serang Iraq hari ni, yang lagi buk pasir kelabu. Kelabu, tak nak buat. Tengok tak gambar, ikut dah dah mana-mana. Tak lagi buk pasir. Hasil kajian kami secara khusus mengikut Syekh ni, mengikut renungan dia, kajian dia, kami dapati para fuqaha telah menetapkan bahawa jizyah dipungut daripada orang Majus, orang Barbar, orang India, yang mereka kategorikan mereka itu ke dalam hukum ahli kitab. Ini di kalangan ahli fuqaha. Fuqaha ni artinya ahli ilmu, ahli fikir di kalangan orang Islam, sama ada dia mazhab Syafi'i ke, mazhab Hanafi ke, mazhab Malik ke, atau mazhab Ahmad ibn Hanbal ke. Antara mazhab-mazhab yang terbesar. Jadi selain daripada itu, banyak lagi mazhab-mazhab dalam Islamnya, tapi tidaklah semasyhur seperti hafaz. Jadi pengarang ni kata, dia bila dia teliti tengok kitab-kitab orang ni semua, dia tengoklah orang ni sudah buat menetapkan jizyah. Jizyah ni cukai kepala. Orang kafir duduk dalam kerajaan Islam, dia kena bayar cukai body dia kepada kerajaan Islam. Bila dia bayar cukai body ni, dia dijaga oleh kerajaan Islam, sama ada dia diri dia sendiri, tak boleh orang bunuh, tak boleh orang kacau, tak boleh orang kena, harta dia super juga, dan dia dibenar duduk berniaga dan kerja syari makan dalam negara Islam tu. Dia panggil kafir ni kafir musta'man, diberi keamanan.
Dia kena bayar jizyah. Tu sistem zaman itu. Mungkin sistem zaman lagi tak ada bayar jizyah. Lagu lain pula cara. Jadi hak ni terpulang kepada suasana. Jadi kalau nak ada jizyah semula pun, mana boleh juga tersih pun tak ada satu. Sebab hak ni tak ada di dalam nas Quran bayar jizyah. Jadi kita tidak temui hujah yang membantu mereka menolak perkahwinan dan makan bersama-sama mereka. Tak ada bukti ni. Sekalipun ada orang tak setuju. Pada kami kaum Sabi'ah juga ada kitab. Minggu Syekh ni. Kaum Sabi'ah. Artinya mana-mana orang yang mengikut ajaran Nabi selain daripada Nabi Arab. Nabi-Nabi di sebenarnya Arab. Pada mulut bila Nabi 25 tu kan. Adam, Idris, Nuh, Saleh. Semua tu menetapkan Muhammad tu Nabi-Nabi Arab tu. Wajib kita tahu kan. Wajib, dia wajib. Jadi selain itu banyak lagi Nabi-Nabi. Tuhan kata dalam Quran Tuhan sebut minhum man qasasna alaik. Sebahagian Nabi-Nabi itu kami cerita kepada Muhammad. Wa minhum man lam naqsus alaik, dan sebahagian mereka tak cerita. Ni kalau ambil sebahagian, kalau hak ni 20, hak tu ada 20 artinya. Jadi kepulauan Arab luas tu takkan sama dengan habis dunia lain-lain, sama besar. Lain besar lagi di benua Afrika misalnya, di benua Amerika, di benua Asia. Takkanlah manusia sebegitu ramai, tak ada rasul, tak ada nabi. Sedangkan di tanah Arab tu berpuluh-puluh nabi dah ada. Di tanah Arab luas tu. Jadi hak luas lagi tak ada nabi. Lagu mana begitu? Jadi hak nabi dia tak tahu tu. Tuhan royak dalam Quran. Sebahagian dia royak itu hak Arab tu. Sebahagian tak royak. Tak royak ni kalau royak pun dia tak tahu. Gitu. Jadi hak Nabi selain daripada Arabnya, ya Nabi dari kalangan kaum Sabi'ah. Kaum Sabi'ah juga ahli kitab. Kaum Sabi'ah ni seperti Hindu, Majusi, Konfusius, Sintu, misal. Itu kaum Sabi'ah berlaku. Mana-mana orang yang mengikut Nabi-Nabi selepas daripada Nabi Nuh sehingga ke Nabi Ibrahim. Itu dipanggil Sabi'ah. Orang yang mengikut ajaran Ibrahim ke Nabi Muhammad dia panggil Hanifi. Begitu je. Jadi mengikut milah Sabi'ah pun termasuk dalam ahli kitab juga tu. Kita bahagikan mereka kepada dua kategori. Pertama, mereka yang mengagung dan menghormati tokoh-tokoh dalam milah Hanifi. Seperti Ibrahim tu. Ada satu kitab yang kita terjemah dah. Selesai dah. Tapi tidak disemok dan tidak kumpul dengan secara baik lagi lah. InsyaAllah kita akan baca buku tu pun. Tapi sayang buku tu tak cakap cari, tak jumpa sebab kita orang Melayu ni kemampuan dia satu, yang kedua ghirah dia kepada ilmu, tidak serupa orang ahli ilmu lain. Walaupun pelajar kita tu atas ke Mesir, orang berkuliah tu atau ke Medina, atau ke Syria, atau ke Kuwait, rata-rata di negara Arab. Jadi kalau kita coba-coba dah, tak ada seorang pun jumpa kitab. Dia memang kitab tu ada. Dengan kita ada juzuk pertama, so tak ada benda. Juzuk yang kedua, juzuk yang tiga tak jumpa cari. Jadi hari ni tak jumpa lagi lah. Jadi kalau juzuk pertama tu, kita dah selesai terjemah. Cuma belum
apa ni, di semuknya. InsyaAllah kita akan baca. Nampak gapo di gambar dan. Namanya Din Ibrahim. Din Ibrahim. Arti agama yang dibawa oleh Ibrahim. Tapi kita tu sebenarnya kita ada geger buku di semenanjung Arab. Keluar kita tu geger sana. Ada orang menentang, ada orang menyokong. Mau sepuluh kasih sini lah. Ada orang kata kafir dia kalau menulis. Sebab begitu. Ada satu ulama, satu ahli ilmu lah. Satu ahli ilmu, dia buat PhD dengan menulis satu buku berhubung dengan Ibn Khaldun. Dia tulis latar belakang Ibn Khaldun, sejarah Ibn Khaldun dan kegiatan Ibn Khaldun. Dia hak uduh pun dia tulis, hak molek pun dia tulis. Jadi orang yang menyokong Ibn Khaldun tu marah lah, dia pun uduh. Dia dengar molek je. Dia masa dia ada. Sehingga orang tuduh pada penulis tu kupu. Tapi dia boleh PhD. Dengan cici dia. Jadi cici dia itulah membuka sebenar apa dia hakikat yang sebenarnya Ibn Khaldun. Dia boleh tahu. Jadi orang lain boleh tupai cari ilmu dengan penulisan dia. Oh kita lah ni masih duduk telan pula-pula lagi tu Ibn Khaldun tu. Walau ada lah tu, molek pun ada, uduh pun ada. Kalau molek boleh ambil, kalau itu tak usah ambil lah. Bukan bermakna semua dia buat salah. Pertama, mereka yang mengagung dan menghormati tokoh dalam milah Hanifi, kami haruskan mereka itu berkongsi dalam makanan dan perkahwinan dengan orang Islam. Kedua, mereka yang menentang dan tidak menghormati imam-imam Hanifi, maka kami tidak mengharuskan mereka berkongsi dalam kehidupan dengan umat Islam. Ni dia tak terima ni. Tokoh-tokoh dalam milah Hanifi macam Musa, Isa, Nabi Muhammad. Inilah yang dilakukan oleh pemerintah-pemerintah di India melalui fatwa sebagian fuqaha mereka. Tetapi mereka tidak khususkan seperti yang dilakukan. Akibatnya kemusnahan kerana menyalahi kebanyakan fuqaha. Kerana tidak mengikut cara dia yang betul. Kami dapati sebagai imam fuqaha dan imam tabi'in seperti Sa'id bin Musayyab telah menghalalkan orang Islam memakan haiwan yang disembelih oleh orang Majus, orang Majusi. Jadi orang Majusi itu dia kata kafir lah. Tapi ulama Islam ada beri kelonggaran. Kalau orang Majusi sembelih, makanlah, dia kata. Dalam hadis-hadis ada menyebut penyembelihan orang-orang ni semua ni boleh. Dan satu hadis sahabat bertanya Nabi, dia kata Rasulullah, macam mana dia kata saya ni duduk di dalam masyarakat orang yang tidak Islam. Jadi menatang-menatang hak dia buru, dia sembelih, lagu mana dia kata? Dia jawab, pasalnya waktu sembelih tidak bismillah tu. Tidak bismillah. Tapi memang dia gitu tu, nada yang nak makan. Sebab cara hidup ke zaman dulu, bum. Mana nasi dia tak makan, jumpa barang tu lah, dia gebuk. Makan hak tu, punya hak tu lah. Jadi orang ni tanya Rasulullah, lagu mana dia? Nabi kata, bila mu nak makan, bismillah lah. Nabi jawab gitu. Dah daging ada dah orang jual. Dia sembelih. Dia sembelih dia tidak orang Islam. Pakai tu? Mu nak makan tu, bismillah. Arti beli, goreng, masak. Nak makan, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah tu. Makan. Mudah lah adil Yusuf. Nabi kata, agama ni mudah. Fala yusyahadud din ahadun illa walabah. Siapa-siapa yang menyusah, dia kalah. Kalah kerana dia menyusah diri dia.
Dan kemudian tidak susah. Begitu dulu. Idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghairu musafihina wala muttakhidhi akhdan. Jadi suruh boleh nikah tu, dia kata bila kamu bayarkan mas kahwin mereka, dengan arti kita kahwin bawa mas kahwin. Banyak mana mas kahwin? Mas kahwin terpulang. Terpulang, dia setuju berapa, kita boleh bawa berapa. Itu je, mas kahwin tidak ada tetap. Kalau kita ada banyak, lah bawa pergi lah. Tapi kalau tak ada, boleh bawa sikit, dia setuju sikit pun tak apa. Sebab tu ada terang ni Quran semua je. Biar ada mas kahwin. Walau khataman min hadid, Nabi kata, sekalipun cincin besi je, bawa lah mas kahwin. Bukannya berzina. Bawa mas kahwin dengan persetujuan antara dua pihak, ada akad, ada saksi, maka itu kahwinlah. Bukannya berzina. Berzina ni dengan arti kita memaksa, kita tak sipu, paksa, zina. Walau akad peti email, tapi dia tak sipu, kita paksa, zina juga. Tapi kalaulah dia tu masih di dalam penguasaan ibu bapaknya, jadi ibu bapak yang maksa dia tidak pandai menilai, waktu kalau sekiranya dia baik, tak apalah, sebaik-baiknya. Kalau dia tak baik, maka kesalahan itu kena atas ibu bapak, maksa dia tidak. Wala muttakhidhi akhdan, dan pula bukan menjadi teman rahsia. Artinya apa orang panggil? Gunik panggil, ataupun perempuan simpan. Simpan lah. Jadi perempuan simpan ni mana dia macam bini juga. Macam bini lah, bui rumah, bui belanja, bui kereta, bui gap semua. Mewah macam bini. Tapi tidak bini. Dia tidak bini. Itu nama akhdan. Wala muttakhidhi akhdan, ataupun dia pakai gudik. Dia panggil gudik lah. Wa man yakfur bil iman faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirin. Sesiapa yang kufur sesudah beriman. Mula dia beriman pada kufur, maka sesungguhnya batalah semua amalannya. Dia di akhirat akan rugi. Jadi beriman lepas tu kufur, rugilah dia dengan perkara. Maksudnya sesiapa yang tidak terikat dengan mengikuti millah imam-imamul millah dan ahli kitab, tetapi dia telah mengharuskan secara mutlak, maka tindakannya itu tidak merujuk kepada faedah dunia dan akhirat. Kalau dia buat ikut suka aja, tidak ambil kira dengan apa yang dikandaki oleh imamul millah, tokoh-tokoh lah macam Nabi-Nabi itu, itu rugilah dia di dunia dan di akhirat. Hukum bersuci telah disebut dalam surah Nisa, dengan berpegang pada wudu, tayamum, waktu salat yang menjadi permulaan semua syariat yang diwajibkan dalam permulaan kehidupan bermasyarakat. Waktu ada belakang tertentu. Wudu ada dah, semaya ada dah. Sebab semaya, waktu semaya ni adalah warisan daripada semaya yang dibawa oleh Ibrahim. Cuma ada sikit banyak perubahan di dalam syariat yang dibawa oleh syariat Muhammadiyah, itu adalah sikit banyak. Tapi pada dasarnya semaya itu adalah semaya yang telah dibuat oleh Ibrahim. Dah tu. Sebab semaya bukanlah sekat Nabi Muhammad jadi Nabi je, kena semaya, belum perkara semaya, bukan. Dalam Quran itu disebut Nabi Musa, tu yang wajib dah semaya. Aqimus solata li dzikri. Dia terima semaya sewaktu di padang Tur Sina, kan? Terima dah semaya.
Pada Nabi Musa ke Nabi Isa berapa lama? Nabi Isa ke Nabi Muhammad pula 500 tahun. Jadi Nabi Muhammad semaya tu warisan daripada Ibrahim tu dah lagi. Gitu ya, bukan kata benda tu kayak korang kodok tu. Hukum bersuci telah disebut dalam surah Nisa dengan perpegangan pada wudu, tayamum, waktu salat. Firman Allah Ta'ala, Allah berfirman ini, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum mardaa aw ala safarin aw jaa ahadun minkum ada kata minkum kan, jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum min tamuh minkum disadu yaitu maksudnya wahai orang-orang beriman, jika kamu hendak mengerjakan salat, naklah cuci muka kamu, basuh muka, nak wuduk dululah, dan tangan kamu sampai ke situ, dan sapulah kepala kamu dan cuci kaki kamu sampai kedua mata kaki. Itu anggota yang wajib itu. Anggota wajib itu basuh muka, niat berwudu, basuh tangan sampai ke siku, sapu kepala, lepas tu basuh kaki. Cukup itu. Kita ambil semaya ni kena segatan air. Orang Afrika cawe air boleh ambil semaya. Dia besar pada kita. Dia besar pada kita. Kita tengok, dia ambil cawe air. Kali nak ambil semaya, mana pada masa muka tak kena. Dia kamu tak kamu, dia orang tak baik sikit nak kamu. Dia masa muka. Dia golek, atur lah macam ni. Atur lah. Sikit. Banyak, atur juga. Tapi dan dia tu, secara tu dan. Kita menang. Jadi mungkin dia ni kerana biasa payah air. Jika kamu dalam keadaan janabah, kalau kita berjunub, naklah kamu bersuci, arti mandi. In kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min ghaib aw lamastumun nisa. Jika kamu sedang dalam junub, janabah, naklah kamu bersuci. Kena mandi lagi. Jika kamu dalam kesakitan, atau dalam musafir, atau selepas membuang, atau sudah setubuh isteri kamu, tetapi tidak mendapati air, hendaklah kamu tayamum dengan tanah yang bersih. Fatayammamu sa'idan tayyiban. Hendaklah tayamum dengan tanah yang bersih. Dalam mazhab Syafi'i. Tanah bersih itu dalam mazhab Syafi'i. Sebab tanah bersih ni tanah yang tidak ada najis. Bersih dah, tak kira lah ke mana-mana tu. Sebab tanah ni kadang-kadang dia tanah sendiri tu dah tak ada penyuka satu pun dia busuk. Ada tanah busuk. Pak orang gali telaga kan macam-macam bau. Padahal tanah tu dalam minum lah. Dia bau busuk. Tanah tu dia busuk dia. Dia tanah bersih juga, dia pun lagi busuk. Sebab busuk tak asli dia. Dia nak tanah bersih, tanah yang tidak bercampur dengan najis. Itu pengertian sa'idan tayyiban di dalam mazhab Syafi'i.
Tapi lain dari mazhab Syafi'i mengatakan tidak pasti tanah. Sa'idan tayyiban, tidak pasti tanah. Kita bertayamumlah dengan apa-apa saja. Benda-benda yang tinggi daripada permukaan bumi. Boleh dijadikan alat tayamum. Tidak tanah. Bata kayu ke, batu ke, batu besar. Boleh. Cara buatnya, tepuk sekali untuk muka, sekali lagi untuk siku. Habis. Junub buat tu juga, wuduk buat tu juga. Tak ada air, kita boleh akad janabah dengan niat tayamum. Saya bertayamum kerana janabah. Saya mengakad janabah. Yang tidak dibunuh oleh orang Melayu. Tak ada orang Melayu tak buat. Mereka buat. Aku saja pergi lah. Supo juga. Bila baru. Bila baru. Nak sapu, bleaching, lepas tu pakai tak basuh. Siapa ada boleh buat? Tak ada. Tak ada. Sedangkan muka boleh. Muka boleh. Tapi tak siapa berani buat. Boleh pun dah kerana tak biasa buat. Jadi macam tak ada lah. Sebab itulah Nabi ajar doa kita. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Wahai Tuhan, berilah aku nampak muka benar tu benar. Serta boleh ikut buat. Saya dah muka tentu. Benar dah. Tapi tak boleh buat. Ini soal. Betul tu betul. Tapi tak boleh buat. Sama juga wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Biar nampak muka otak pakar tu memang jelas tak pakar. Dan kita boleh tak buat otak pakar. Dia ajar kita minta kepada Allah begitu. Tapi kita rasa lah kita tak berasa dia nak buat lah dia. Kita kata muka air belana kan. Air belana kan. Ya soal belana tu betul. Soalnya belajar-belajar buat lah. Tak berani nak buat. Tetapi tidak mendapat air. Dia berok tubuh, air tak ada. Naklah kamu bertayamum dengan tanah yang bersih, iaitu sapulah muka kamu dan tangan kamu dengan tanah itu. Jadi tayamum ni dua anggota, ya muka sama tangan, kaki tak kena. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. قال الله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Jadi ayat 5 baru ni, ayat 6. Ayat 6 baru ni Tuhan berfirman, يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. Maksudnya, wahai orang yang beriman, bila kamu mau mendirikan salat, hendaklah kamu bertaharah dulu. Caranya pertama basuh muka, basuh tangan ke siku.
Itu cara bertaharah melalui wudu. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Sapu kepala sikit, lepas tu basuh kaki sampai ke bulan. Jadi tu dia wajinya. Basuh muka. Jadi yang mendetailkan ini fuqaha lah, ulama. Bila sebut muka, ta'rif muka, maka dia ke kawasan cerah lepas pada rambut, sepak sini, sepak dagu, itu dia ke kawasan muka tu. Jadi muka tu kena basuh biar rata. Lepas tu tangan basuh sampai siku. Lepas tu rambut, basuh kepala tu dalam mazhab sendiri cuma sedikit pun tak apalah. Mazhab Hanafi kena basuh semua. Sebab sebut ru'us itu arti kira semua kepala. Lepas tu kaki sampai ke siku. Jadi itulah yang wajib sebelum mengerjakan solat. Selain itu, wa in kuntum junuban fattaharu, jika dah satu orang itu berjunub, maka hendaklah dia bersuci dengan mandi, fattaharu. Jadi kalau tak boleh mandi, dia kena tayammum. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-ghaid aw lamastum an-nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan. Kalau kita ada kesulitan dalam sapi ke, ataupun buang najis ke, atau bersetubuh ke dengan perempuan, air tak ada, naklah kita bertayamum. Tayamum tu tak payah mandi lah. Bila kita bertayamum, artinya hadas tu dah terangkat. Bukan bila tayamum lepas tu bila jumpa air kena mandi pula. Tidak kena mandi dah. Kita boleh bertayamum, kita boleh semayang, kita boleh gapo dah. Tak ada apa satu. Serupa juga dengan kita beristinja. Kita istinja dengan kayu ke, dengan batu ke. Jadi boleh dah kita nak semayang tu. Jadi tidak basuh pun tak apa dah. Tinggal lagi oleh kerana kita tak biasa, mungkin kita tak boleh semayang lah dengan tidak basuh. Bahasa tak sedap. Tapi benda tu dah jadi dah, tak ada apa satu dah. Jadi semua tu kelonggaran yang diberi oleh Allah. Tuhan kata, ma ja'alallahu ma yuridu Allahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak mahu menyusahkan kamu sekalian. Dia beri peraturan pada tu, tujuannya nak beri kesenangan, kelonggaran. Orang tu melaksanakan benda-benda yang menyulitkan kehidupan dia. Jadi Tuhan bukan tujuan nak suruh susah, tapi walakin yuridu liyutahhirakum, tetapi Allah mahu supaya kamu bersih. Sama ada dengan gunakan air ataupun guna apa saja, tanah ke, ataupun benda-benda yang lain boleh ganti daripada air itu, gunakanlah. Waliyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Selain pada itu pula, Allah nak menyempurnakan nikmat. Itu sebahagian daripada nikmat dia tu, nikmat yang dicurahkan kepada kamu agar kamu bersyukur kepadanya. Jadi bila kemudahan itu diberi, kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah, di mana banyak kelonggaran dan kemudahan yang diberi untuk kita membersihkan diri. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa mitsaqahu alladhi wathaqakum bih.
Di samping tu, bila Allah Ta'ala beri kemudahan, kita sepatutnya kita kenangkan nikmat Allah tu. Selalu kita ingat dia. Wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah akan nikmat Allah yang telah dicurahkan kepada kamu. Zikir. Zikir tu ingat, kenang, tak lupa. Wa mitsaqahu allazi wasaqakum bih. Dan juga ingat dengan perjanjian Allah yang telah diadakan dengan kamu. Kita dah janji dengan Tuhan. Tum sami'na wa ata'na wattaqullaha innallaha alimun bidatus sudur, iaitu perjanjian yang telah kamu janji dengan Allah tu, waktu kamu berkata kami mendengar dan taat, dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha tahu segala isi hati. Jadi ingatkan nikmat Allah dan perjanjian yang sudah pun kamu berjanji dengan Allah. Jadi hak janji dengan Allah ni, sama ada berjanji yang kita tidak sedar, ataupun janji yang kita sendirinya memang sedar. Sebab banyak benda-benda yang kita berjanji dengan Allah, kadang-kadang orang berjanji, orang tak buat. Misalnya, kalau Tuhan beri kita kesenangan biar-biar umpamanya, kita nak buatlah satu-satu benda. Tak kecek dengan siapa-siapa, kecek dengan Tuhan je. Orang tak tahu. Jadi bila begitu, dapat tak buat. Tak buat tak arti mungkin itu janji. Sebab kalau kita berjanji dengan Allah, bukan syarat bersuara, bukan syarat berbunyi. Ingatkan hati, kita nak buat tu jalur tu. Janji dah nama. Allah tahu. Sebab tu dia kata wattaqullah innallaha alimun bizatis sudur. Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha hati. Jadi tahu isi hati itu berartinya bukan bercakap tu. Bukan cakap. Cita-cita dan ingatan di dalam hati kita. Di dalam ayat tadi Tuhan sebut wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa mitsaqahul ladzi mitsaq. Kalimah mitsaq gapo dia kata? Maksud apa yang terdapat di akhir suratul Baqarah. Dalam akhir surah Baqarah itu mitsaq allazi wathaqakum bi. Ayat gapo tu? Mitsaq. Di akhir surah Baqarah ada tu. Jadi saya tidak sebutlah sini, balik dan mudah semula. Nak tahu gapo kok Tuhan sudah buat perjanjian dengan kita. Kerana khilafah telah disyaratkan kepada Allah. Khilafah, pemerintahan. Semua hak Allah belaka tu. Sekalipun kita merintah, tapi pada hakikatnya Allah lah. Sebenar pemerintahan itu Allah. Allah berfirman, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum bihillah. Apa yang ada dalam hati kamu, sama ada kamu lahir atau kamu rahsiakan, semuanya itu akan diperiksa oleh Allah. Apa ada dalam hati kita, sama ada kita royak korang atau royak korang, semuanya Allah tahu belaka. Yuhasibkum, kira belaka tu. Jadi dengan sebab itulah kita, kalau kita janji dengan Allah, jangan mungkir. Sebab perjanjian tu pasti disempurnakan. Jadi janji dengan Allah ni bukan bermakna kita kena bernazar. Cuma dalam fiqh je disebutnya nazar tu khaf. Kalau aku boleh sekian-sekian, aku nak buat kebajikan sekian-sekian. Jadi satu tu
kena sebut nama Allah pula baru dikira nazar, wajib buat. Kalau tak sebut tak wajib buat. Itu di sisi fiqh. Di sisi undang-undang peraturan. Tetapi di sisi Allah, kalau kita ada dah cita-cita dalam hati kita, kena buatlah. Jadi benda tu akan menjadi tuntutan dari di sisi Allah, kerana kita telah berjanji. Fayaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Kelak akan ada orang yang diampuni oleh Allah sekiranya kalau dia janji tadi dia tak buat misalnya, boleh Allah ampun sekiranya dia nak ampun. Dan ada yang akan diseksa menurut kehendak. Jadi hak siapa tu, hak tu dia ambil tindakan. Jadi tindakan tu di sisi Allah lah. Mungkin tindakan tu setelah dia mati ataupun semasa hidup lagi, yang mungkin dia tidak sedar tindakan di atas perjanjian dia. Sebab benda bencana yang menipu kita ni banyak kita tak ingat. Jadi setiap kesulitan, kesusahan, kesakitan yang menipu kita, semua itu akibat daripada dosa kita, kesalahan kita. Tuhan tidak balas satu orang hamba tanpa ada sesuatu sebab. Tinggal lagi penyakit yang menyebabkan kita tak tahu pucuk, tak ingat, renung, fikir, cari, tak jumpa. Allah Maha Kuasa dalam segala sesuatu. Al-Baqarah ayat 248. Kamu tidak lakukan pada ciptaan Allah secara zahir dan secara sulit di dalam hati kamu perkara yang berlawanan dengan hukum kita. Ada penentangnya, zahir atau batin, pada maksud sahaja. Penentang tu, penentang zahir atau batin tu pada maksud, di mana mereka lakukan perkara yang diperintah atau untuk mencapai maksud. Di mana mereka lakukan perkara yang diperintah untuk mencapai maksud. Maksud mereka tidak tercapai secara sempurna. Ini adalah penentangan secara tersembunyi. Sedangkan mereka telah berjanji supaya tidak menentang dengan mengatakan kami dengar dan kami taat. Sami'na wa ata'na. Perintah supaya salat, yang bersuci, taharah, berwudu, bermandi manda dan tayamum, melambangkan rupa sahaja. Perintah supaya solat dengan rupa bentuk ada, bersuci, berwudu, mandi manda dan bertayamum, itu lambang kepada taharah itu. Mana kita nak tahu dia suci, dia tak suci, apa kalau kita tengok mandi, kita tengok berwudu, tengok bertayamum. Tapi kalau berwudu tapi tak suci juga, apa nak kata? Kita berwudu tapi kita ditipu orang, kita semayang, kita curi, kita buat kebajikan, tapi tak harta kita ke gapo kita semua tu haram lah. Sehingga ada hadis-hadis mengatakan kullu lahmin nabata min haramin fannaru awla bih.
mana-mana daging yang terjadi daripada sumber-sumber haram, maka api lah yang paling utamanya. Jadi kalau kita tengok kepada hadis tu, berat tu. Kita menipu orang misal, harta tipu tu kita jamu anak, kita jamu bini, jamu orang lain ke rumah kita. Tak biasanya daging ni jadi daripada makan ni. Jadi mana-mana daging yang tumbuh, yang jadi daripada makanan kita tu, wajarnya dia berapilah kalau sekiranya Allah haram. Sebab tu di kanan kita beringat jangan makan mubah haram. Tujuannya supaya tidak tersalah, moga-moga selamat daripada kena neraka. Kamu tidak lakukan pada ciptaan Allah secara zahir dan secara sulit di dalam hati. Secara sulit dalam hati kamu, perkara yang berlawanan dengan hukum kitab. Ada penentangan zahir atau batin pada maksud saja, di mana mereka lakukan perkara yang diperintah untuk mencapai maksud. Bidas ni. Perintah supaya solat, bersuci, berwuduk, bermandi manda dan tayamum itu melambangkan rupa saja. Maknanya apa yang terdapat pada ayat 6. Pada ayat 6. Iaitu ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Sehingga apa? La'allakum tashkurun. Mulai daripada walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Jadi Tuhan nak buat beri kemudahan supaya membersih dan juga menyempurnakan nikmat agar kita suci. Itu saja maksudnya. Tetapi dia nak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat yang dicurahkan kepada kamu agar kamu bersyukur kepadanya. Ini adalah sukun Maidah. Jadi matlamatnya syukur tu. Kita perlu mengingati dan syukur kepada nikmat Allah. Syukur tu makna mengenang kembali pemberian yang Allah Ta'ala beri kita. Jadi kita nak sedar berartinya segala pemberian Allah. Kadang-kadang kita rapuk Allah Ta'ala beri, kita nampak kita figure, kita nampak kita nego, kita nampak kita berkhidmat. Yang kita dapat 2,000 sebulan ni kerana kita khidmat, figure. Jadi kita tak nampak Allah Ta'ala beri. Benarnya Allah Ta'ala yang memberi kita, sama ada melalui figure ke, melalui orang beri ke, ataupun boleh hadiah ke, boleh saka ke, semua tu pemberian daripada Allah belaka. Sebab semua tu milik Allah. Kita milik ni sebagai majazi dia, milik pinjaman dia. Hari ni kita boleh milik, mungkin pagi esok tak ada milik kita. Tak ada milik kita, tak apa lagi, takut tak ada kita esok. Pak kita tak ada. Jadi barang milik kita ada, kita tak ada. Itu yang kita bimbang. Kalau barang kita ada, tak ada kes. Kalau kita ada, barang tak ada kesok. Yang tak ada kesok. Sebabnya kita mula-mula kena dunia, tak ada apa sekarang. Tak ada apa sekarang. Mak kita dengan ayah kita, kadang-kadang mak kita, ayah kita tak ada apa sekarang.
Boleh pergi kita sampai besar. Kita boleh jadi kaya-kaya. Dan kita boleh jadi sebuah orang biasa tak nak kebos sekarang juga makan boleh tak terah. Milik itu. Hak milik lebih daripada keperluan hak tu. Jadi semua hak kita milik ko, hak kita makan ko, hak gapo semua itu adalah pemberian daripada Allah. Kalau dia tak beri je, barang ada, kita tak boleh makan. Ni kita tak boleh makan. Bapa tak makan, Tuhan tak boleh makan. Nak kata buat tu. Teliu tak. Habis dia kat teliu doh, buat makan ni panggil orang makan. Kita nak makan tak boleh. Dia tu tak sembunyi. Dia jadi gitu. Sebab dia sebut wali yutimma ni'matahu 'alaikum, harapnya la'allakum tashkurun. La'allakum tu la'alla, kan dalam bahasa Arab litaraji, dia kata dia. Litaraji, harap. Semoga. Semoga tidak pasti tu, boleh jadi syukur, boleh tidak syukur. Boleh jadi terima kasih atau tidak. Boleh jadi kenang kau atau tidak kenang. Pemberian Allah. Maksud pembersihan di sini ialah menyerupai malaikat haziratul qulub. Tasyabbuh bil malaikat. Itu makna bersih. Sebab bersih ni sifat malaikat tu. Taharah. Taharah sifat malaikat. Jadi jika nanti kita bertaharah supaya bertasyabbuh dengan malaikat. Jadi taharah tu sebahagian daripada tasyabbuh, menyerupai, bukan malaikat. Cuma serupa malaikat aja suci, mana begitu. Dan mendapat sifat tolak ansur atau samahah. Ada pesing tolak ansur. Kita nak tahu ada tolak ansur tak ada tolak ansur ni, bahaya. Kita buat di sini je. Kalau kita sedang berjalan, tiba-tiba aksiden kita dengan orang, berlakulah aksiden. Jadi bila aksiden ni, kalau marah tu tak ada sama arah tu. Kalau mari dia nak marah kau kan, tak ada sama arah tu. Kalau kita tidak marah tu makna sama ada, takut digon. Kan. Itu samahah tu. Sebab orang yang ada samahah, bila berlaku dia tak mari nak marah. Tak mari nak marah. Walau sakit, walau gapu, tak serah nak marah. Orang yang ada samahah. Tapi orang tak ada samahah, bila berlaku kau aksiden gitu, baru nak bawa kan lalu. Kalau boleh tapak, nak tapak lah orang. Itu cien tu orang tak ada samahah. Jadi kalau orang ada samahah, mana dia boleh selesai kira itu lah. Pahlawan tak kita ni. Kalau peraturan yang salah kita, kita bayar. Gitu je lah. Kalau orang patut tolak asuk, gini lah pakak-pakak beki lah, demo kawan beki kawan. Boleh juga. Lah betul je lah. Sebab di antara orang dua yang aksiden tu, ada kalanya orang tu lebih segar pada orang ni, ataupun orang lebih kaya pada orang ni. Jadi kawan sakit dah sekali, pakai hospital pula, nak buat pula, nak bayar dia pula. 2-3 kali kau gak benar. Jadi kalau ada sama hak, biarlah buat guanum, gua belagu, tak siapa no, bisa. Gitu je lah. Andai seseorang abaikan matlamat ini, dia seolah-olah menyalahi perintah Allah secara sembunyi. Dia abaikan masalah kau samahah, kau tak ada,
ataupun taharah dia tak ada misalnya, duduk apa ni, eriati, duduk bubuh sangka buruk misalnya. Jadi waktu tu dalam mana berlaku, waktu menyalahi perintah Allah secara tersembunyi. Seperti telah tersebut pada surah Al-Baqarah ayat 244 yang lalu. Famanallahu ta'ala waliyutimma ni'matahu, waliyutimma ni'matahu, dan supaya Allah menyempurnakan nikmat yang dicurahkannya. Pada ayat ni, waliyutimma ni'matahu alaikum, harapnya la'allakum tashkurun, semoga mereka berterima kasih. Maksudnya Allah melantik kamu menjadi pemerintah untuk menegakkan keadilan. Tidak balik kepada individu sajalah ni, berarti daripada peringkat tertinggi dan juga seterusnya kepada peringkat yang rendah. Kalau jadi Perdana Menteri ke, jadi Presiden ke, atau Presiden rumah ke, ialah berlaku. Kemudian perintah supaya mereka bersuci semasa solat untuk mencapai tujuan yang bermaksud bertakwa kepada Allah. Itu tujuannya. Bertaharah tu, bersuci tu semasa nak sembahyang tu, bermakna kita ambil satu sifat sebahagian daripada sifat malaikat duduk pada diri kita. Lepas tu kita bertawajuh kepada Allah Ta'ala supaya sifat takwa tu ada, sifat sifat adil tu ada, kerana Allah mengetahui isi hati kamu. Surah yang selanjutnya terdapat dalam ayat di bawah, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Allah mengingatkan kita semua. Dia kata, wahai orang-orang yang beriman, orang yang yakin dan percaya kepada Allah, hendaklah kamu menjadi orang yang lurus kerana Allah semata-mata. Orang lurus, orang betul. Jadi biasanya betul, naklah bodoh dia. Banyak kali betul jadi bodoh. Jangan betul jadi bodoh, tak siap tu. Kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist, hendaklah kamu menjadi orang yang lurus kerana Allah semata-mata. Jadi lurus kerana Allah, bukan kerana orang lain. Menjadi saksi yang adil. Syuhada bil qist, dia menjadi saksi yang adil. Artinya saksi dia ni tidak perlu kepada pembayaran pula. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dil, dan janganlah kebencian kamu kepada suatu kaum menyebabkan kamu tidak adil. Ini menunjukkan bahawasanya kita ni menjalankan tugas orang lama ni. Kita jadi orang politik, tak, kita orang tidak Melayu tak perlu kena sangat. Kita orang Melayu tak perlu kena. Kerana kita tak perlu kena tu, kita pun tak cara dia, tak ambil berat apa yang dia sarankan kita. Misal tak situ tu yang tak kena tu, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu,